Baik, kita nak kembali untuk membincangkan berkenaan pengisian hari ini. Ini kepada penduduk perumahan awam dan projek perumahan rakyat yang kita sudah maklum bahawa sudah bermulanya pengecualian pembayaran sewa diberikan tempoh dalam masa 6 bulan untuk PKP ini. Jadi kita nak tahu juga antara kebajikan kepada mereka ini yang turut diusahakan oleh pihak DBKL. Jadi kita ada tetamunya hari ini sama dengan Encik Anwar Muhammad Zain, Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Assalamualaikum. Salam. Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di segmen ini. Baik. Ini antara usaha juga yang diberikan untuk menjaga kebajikan, memberi juga bantuan kepada mereka yang meliputi penduduk perumahan awam dan juga projek perumahan rakyat. Diberikan pengecualian membayar sewa selama 6 bulan. Itu saja menggembirakan mereka, kan? Sebab kita tahu mereka ni pun kadang-kadang kerja, ada yang kerja bukan semua kerja dapat gaji bulanan, kan? Okey, kita nak tahu apakah usaha dan juga inisiatif yang diberikan, bantuan diberikan oleh pihak DBKL kepada mereka ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Seperti mana yang disebut tadi, selaras dengan pengumuman yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebagai membantu golongan yang terkesan daripada babak COVID-19 ni. Jadi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga di bawah Kementerian Allah Persekutuan, di bawah inisiatif wilayah Cakna disebut. Kita sebenarnya ada dua bentuk bantuan yang kita berikan kepada penghuni PPR dan PA di BKL ini. Yang pertama, kita kecualikan sewa selama 6 bulan, iaitu bermula pada bulan Mac hinggalah bulan September 2020. Dan yang kedua ialah kita berikan bantuan one-off sumbangan tunai sebanyak RM100 kepada penghuni yang mendiami unit PPR ini, sama ada yang sewa ataupun yang jual. Jadi kita buatlah setakat ini. Maknanya ada dua bentuk inisiatif tu. Jadi adakah diberikan bantuan ini kepada semua penghuni di PPA ini ataupun PPR ini? Dan mungkin nak tahu juga bila dengar ni kan, macam mana nak mohon? Tak dapat pun lagi. Sebenarnya untuk pengecualian sewa ni kita akan buat secara automatik lah. Jadi penghuni tak perlu risau, yang menyewa ni lebih kurang kita ada 41,000 unit yang sewa ni, dan juga meliputi kedai dan gerai juga yang ada di perumahan awam kita ni. Jadi mereka tak perlu risau, ini dibuat secara automatik. Maknanya bulan Mac hingga bulan Ogos tu tak perlu bayar sewa. Bagi yang bentuk sumbangan tunai itu, kita ada 3 kaedah lah, 3 fasa kita sebut. Yang pertama, kita cuba juga mula-mula dulu kita beri secara tunai. Kita serah pintu ke pintu. Tapi oleh kerana kawalan pergerakan ini, Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, kita juga memastikan keselamatan, maka kita hanya mampu buat di satu kawasan saja, kawasan perumahan lah. Sebab kita ada 67 kawasan perumahan sebenarnya, yang melibatkan 62,000 unit. Jadi kita buat lebih kurang 2,000 lebih kita telah berjaya serahkan melalui tunai, dan fasa kedua kita buat melalui permohonan melalui EFT. Jadi mereka yang untuk unit sewa ni, mereka yang menyewa ni boleh melayari kita punya website eperumahan.dbkl.gov.my/sumbangan. Mereka key in saja di situ maklumat dia punya kad pengenalan. Lepas tu ikutlah arahan dalam tu, mereka boleh memohon dan kita akan semak berdasarkan senarai kita, dan kita akan masukkan wang tersebut ke dalam sumbangan tersebut kepada dia punya account bank masing-masing. Itu one off one off sekali je lah. Sekali je jangan minta pula sampai 6 bulan. Sekali. Baik. Dan bila ini dilakukan, bagaimana respon orang? Adakah mereka semua dah tahu mengenai ini atau bagaimana? Kita buat promosi melalui media massa. Sekarang ni kita nak buat pergi ke unit-unit pun kita tak boleh. Kita ada buat melalui media massa dan juga melalui TV sebagainya ni, dan juga sosial media. Dan kita adalah tampal notis-notis di kawasan-kawasan perumahan ini, dan juga kita harap bantuan daripada Persatuan Penduduk untuk mewar-warkan perkara ini. So far ni memang kita dapati telah mulalah. Kita mulakan kita up dia punya sistem ni pada 4 hari bulan gitu. Tak salah saya 4 bulan dan sampai kita akan buka sampai 15 Mei. 4 bulan April sampai 15 Mei. Itu tempohnya. Dia bolehlah melayari kita punya laman sesawang tadi tu.
Dan setakat ini kita rasa kita telah pun dapat sambutan yang baik jugalah, walaupun ada beberapa kawasan yang kita rasa masih lagi rendah dia punya prestasi, status dia punya yang mengunci masuk. Mungkin ada beberapa masalah dekat mereka, tapi mereka jangan bimbang. Sebab jika ada masalah, pertanyaan, dia ada email di situ. Dia boleh email melalui website tu apa saja masalah yang mereka hadapi. Sebab kita memang target nak selesai perkara ni, nak bagikan peruntukan ni kepada semua penghuni. Yang saya sebut tadi, sama ada dia penyewa ataupun dia menduduki unit yang telah dijual. Sebab dulu rumah sewa ni ada yang telah dijual. Jadi yang kita pentingkan adalah penghuni yang duduk di rumah jual tu. Okay. Kalau dia pemilik, dia memang rumah tu dan dia duduk situ dia dapat. Kalau penyewa unit komersial? Kalau penyewa, maknanya penyewa mana dia dah jual, dia sewa pada orang lain dah, dia boleh sewa pada orang lain. Itu pun kita ambil kira. Sebab kita ada kaedah untuk menentukan siapa yang duduk sebenarnya di situ. Sebab yang duduk sahaja. Yang duduk di menghuni di unit tersebut. Jadi kita mintakan dia punya sikit maklumat tambahan sepertinya bil elektrik sebagainya untuk mengesahkan nama dia lah. Duduk di situ. Kalau dia penyewa unit kedai berkunci dan sebagainya di kawasan itu tapi tak duduk, tak? Dia kalau bagi kes penyewa kedai, dia hanya dapat pengecualian sewa tadilah. Tapi dia tak ada sumbangan yang itu dia bukan duduk rumah. Okey. Baik. Mungkin Cik Anwar sebagai wakil daripada DBKL juga akan melihat bagaimana bantuan inisiatif ini dilakukan untuk meringankan beban kan mereka yang berada di perumahan awam dan juga projek perumahan rakyat ini. Melihat inisiatif ini, jadi bagaimana, apa yang diharapkan oleh pihak DBKL? Kita harap dengan walaupun bantuan ni agak sedikit, bukanlah besar sangat, tapi 6 bulan tempoh sewa pengecualian tu, kalau 124 tu kita kira lah, 124 kali 6, 6 bulan maknanya banyak juga jumlah yang akan mereka kecualikan. Dan untuk sumbangan RM100 tu, sekurang-kurangnya dapat membantu mereka membeli barang harian lah, makanan, tepung, minyak masak, beras sebagainya lah. Sebab kita nak sampaikan dalam bentuk barang-barang ni di kawasan flat ni agak sukar. Sebab dia akan menyebabkan berpusu-pusu, menggunakan lift yang sama. Tenaga lagi orang ramai kan. Logistik, itu yang agak sukar bagi kita lah. Okey. Dan kita harapkan apa yang diberikan ini sangat-sangat membantu kalian, terutamanya yang berada di perumahan awam dan juga projek perumahan rakyat ini. Terima kasih juga diucapkan pada pihak Cuma saya nak minta kepada mereka yang masih belum lagi menggunakan melayar ini, sebab supaya kita jangan target sampai 15 bulan nanti. Nanti bertumpu-tumpu masa itu. Jadi gunakanlah masa sekarang, sebab kita setakat ni hanya kita dapat kalau ikutnya sepatutnya kita belanja 6.2 juta untuk sumbangan RM100 tadi tu. Tapi kita baru sampai 1.05 je. Jadi masih lagi banyak lagi yang masih belum melayari. Kalau ada masalah, boleh bacakan apa dia layaran ini? Dia punya website tu iperumahan.dbkl.gov.my/sumbangan. Baik, nanti kita akan kongsikan juga di FB MHI. Terima kasih Syekh Anwar Muhammad Zain, Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini antara inisiatif dan juga usaha untuk membantu kalian sebagai rakyat Malaysia yang telah kita kongsikan tadi, yang hanya duduk di perumahan awam dan projek perumahan rakyat.